Okay guys, Assalamualaikum dan sudah menonton Awi Vlog channel. Okay guys, untuk video kali ni macam tajuk kau tengok, hari ni aku nak pasang TPS dekat aku punya SYM ni. Okay, seperti korang tahu, untuk motor FI, TPS ni memang ada di setiap motor yang injection. Okay, dan kedudukan dia dekat throttle body. So TPS yang aku nak ganti dekat SYM aku ni, aku memilih brand daripada Tobaki. Okay, so anyway, thanks to Tobaki kerana memberi aku cuba dia orang punya TPS ni. Okay, so aku bagi explanation sikit apakah itu maksud TPS. Ni macam kau tengok ni, throttle position sensor. Okay, tapi aku pelik yang ni jenis, aku rasa dia jenis racing punya sebab mostly aku tengok hitam, tapi ni macam warna kelabu. Tapi racing kot, dia tulis sini for racing throttle body. Tapi aku punya throttle body aku standard. Tak boleh ke tak pakai lah. Tapi aku ada buat research. Aku tengok video-video tuner, ada kata racing dengan standard sama je, sebab dia tak menyumbangkan performance pun. Maksudnya kau jangan percaya kalau ada member kata tukar TPS ni boleh naik 2 horsepower. Jangan, tu merepek punya. So dia tak melibatkan horsepower dengan torque. Mungkin dari segi respon mungkin lah ada beza. Okay, tu yang cakap tu tuner tau. Bukannya orang biasa pomen bawah pokok, tak, tuner. So tuner tu dah tertentu lah, dia tahu kan nak setting TPS ni. Okay, so kenapa aku nak tukar TPS ni? Okay, untuk pengetahuan korang, SYM aku ni dia dah mileage dia dah 20,000. Okay, mostly aku tengok dekat Facebook, dekat media sosial, user SYM 20k ke atas dia dah start TPS dia dah kong. Okay, dan korang akan jumpa juga orang yang motor dia dah 4 tahun, mileage dia dah 50 ke 60 ribu, tapi masih lagi TPS 2k. Itu luck. Tapi majority 20 ribu ke atas dia dah start goyang guys. Okay, masalah TPS ni sangat-sangat famous dekat SYM ni lah, tapi lagi famous dekat RS. RS yang model V1 tu, itu lagi favourite guys. Aku ada kenalan, tak silap aku lah, yang dia pernah kena sebulan tu hampir 2 ke 3 TPS dia tukar. Aku tak tahu apa masalah RS yang V1 nya, tukar je rosak, tukar je kong. Tapi untuk RS V2 katanya dia dah fixkan benda tu, tapi tu aku tak tahulah, aku tak buat research pun. Tapi itulah, untuk SYM dengan RS dia memang favourite rosak TPS ni. So pada korang user RS SYM, korang kena alert lah dengan TPS korang. Okay, untuk Waisuku jarang gila aku dengar masalah TPS. Sebab apa aku pun tak pastilah, tapi memang SYM dengan RS ni memang selalu dia dengar pasal TPS ni. Okay, dan disebabkan motor aku dah 20,000 ke atas, dan ikutkan dia okey lagi, tapi dia adalah sikit-sikit dia dah tunjuk perangai kan. So aku ambil langkah awal, aku pun tukarlah TPS ni. Okay, so simptom TPS ni, salah satunya timing korang bercelaru, kejap tinggi, kejap rendah, kejap tinggi, kejap rendah. Okay, itu satu hal. Yang kedua, korang tak boleh nak full throttle. Bila korang full throttle, RPM akan sangkut pada 7 ke 6. Maksudnya top speed tak ada top speed. Korang pulas, maintain speed 280, padahal dah pulas habis ni. Itu tandanya korang punya TPS ni dah rosak. Okay, kenapa dia macam tu? Okay, TPS ni dia membaca kita punya butterfly. Kan dalam throttle body tu dia ada butterfly, dia macam warna gold, macam shilling tu kan. Okay, bila kita buka separuh, shilling tu akan buka separuh. So dia akan beri signal dekat TPS ni mengatakan motor kita dah buka separuh. Dan TPS ni dia akan bagi sensor dekat injektor, dia akan bagi signal dekat injektor yang mengatakan throttle body dah buka 50% dan minyak pun kena supply 50%. Jadi bila TPS ni kong, orang buka full throttle, TPS ni dia tak baca dengan tepat pembukaan throttle tu. Jadi injektor pun macam tak tahu nak bagi minyak tu 30% ke 60% ke, walhal korang dah full throttle ni. Sepatutnya injektor dah kena bagi minyak 100%. Sebab itulah simptom bobok, timing tak betul, top speed tak ada, dia berkait rapat. Ini apa yang aku study lah, yang aku memahami masalah TPS ni. Aku baca komen, baca orang post, mostly macam tu lah. Dia punya kaitan dia. Kenapa TPS ni dia jadi macam tu. Okay, pasang TPS ni aku akan tunjuk cara yang paling ringkas dan paling minimize untuk buka cover set.
Sebab kalau ikutkan sebetulnya korang kena buka ni cover set depan ni semua kan, untuk memudahkan kerja. Tetapi aku nak yang simple punya. Aku tak nak yang susah-susah. Yang senang je. Okay. So tapi tu aku nak kena test dulu. Aku test dulu, aku buka dulu cover set, pasang semua, and then barulah aku tunjuk dekat korang. Okay. So jomlah kita pasang TPS daripada Tobaki. Okay guys, so macam kau tengok, aku dah buka dah cover set. Okay, so cover set yang nak kena buka belah sini, tengah ni. Okay, and then yang kenapa sini kena buka? Sebab nak kena longgarkan cover set yang belah belakang ni. Sebab skru belah bawah dia dekat sini guys. Okay, untuk skru dia pula ni kan, jom tunjuk kau mana. Okay, so yang atas yang tu, nampak tak? Sekejap, ni atas lah. Tu yang atas. Okay, so yang bawah pula. Okay, bawah dia tu guys. Ya, aku zoom. Tu bawah dia tu, nampak? So bawah dia tu agak struggle sikit lah, sebab bawah tu dekat sini. Yang atas ni senang je. Yang atas ni jolok kat situ. Yang bawah kena celah sini. Nampak tu warna biru tu. Aku tak tahu kenapa dia pakai skru ni. Kenapa dia tak pakai nut 8 ke apa. Okay, so tu dia TPS dia, kedudukan dia. So dia agak mencabar sikit lah. Untuk model Y dengan RS aku tak sure adakah dia susah macam ni. Tapi untuk SOM itulah dia. So korang perlukan screwdriver yang padu lah. Kalau boleh yang panjang, lepas tu yang mantap lah. Okay, tak apa, aku buat dulu, nanti aku explain kat korang. Okay guys, so sekarang ni dah buka dah guys skru dia. Ni skru dia. Aku tak tahu kenapa pakai skru ni tu. Sepatutnya better pakai skru yang boleh pakai T lah, senang. Okay, so cara nak buka skru ni guys, dia agak ketat. Okay, first kali macam aku cakap lah, korang perlukan ada screwdriver yang mantap. Macam aku pakai screwdriver ni, first kali dia ada magnet dia kuat guys. Magnet dia, takut nanti bila korang buka, dia jatuh dekat celah-celah ni, korang boleh turun ambil. Sebab dia ada magnet, boleh tarik. Lepas tu untuk screwdriver ni, korang jolok dulu, masukkan dulu dekat skru tu, and then belakang ni korang ketuk sikit. Function ketuk tu supaya mata screwdriver ni betul-betul masuk dekat skru ni guys. Okay, betul-betul masuk dekat skru ni. Lepas tu korang belah tangan kiri korang pegang body motor, kanan tu korang sentap sekali je, sentap kuat-kuat. So dia akan bunyi tek tu, maknanya korang dah berjaya longgarkan dia. Okay, kalau korang rasa ragu-ragu, tak ada pengalaman, seeloknya korang hantar kedai lah. Kalau korang yakin, korang buat. Sebab dia berisiko geng. Andai kata benda ni loose, kepala loose, memang banyak kerja kan. Elok kerja 10 minit, 30 minit, jadi 2-3 hari dah nak kena hantar kedai apa semua. Okay, so tu je lah tip yang aku boleh bagi korang tu, beringatlah. Okay, so sekarang ni aku punya ni pun dah buka dah ni. Sekejap mana aku punya ni ni masalah kedua lah, nak menjolok, nak mengeluarkan TPS tu. Lepas tu nanti nak memasang TPS ni pun jadi masalah. Okay, so korang tarik ke belakang, bagi dia cabut. Okay guys, so agak mencabar kan nak keluarkan ni. Ni dia guys, TPS dia. Okay, nak keluarkan TPS tu, korang kena ambil screwdriver. Bila dia dah longgar tu, korang jolok je ni, korang umpil dia, tolak dia ke belah head. Bola dia terkeluar seketul ni. So inilah dia guys, TPS original SOM. Dia dengan RS kena kata sama je, dia Kihin punya. Okay, so soket ni korang tanggal je. Okay, so inilah dia TPS original. Okay, sebelum tu aku nak explain sikit, lupa nak beritahu. Okay, untuk VF3i dia sama je dengan Legenda dengan PCX 150. PCX ni Honda, skuter Honda. Dulu dia tak macam ni geng. Sebab dulu orang ramai pakai PCX 150. So jadi bila Tobaki dah dapat detect yang mana PCX, Legenda dengan VF3i ni sama, so dia sekalikan je. Okay, so kalau korang beli Tobaki ni, Legenda boleh pakai, PCX boleh pakai, VF3i pun boleh pakai. Okay, so
Okay, sebelum orang memilih selalu pakai PCX ni, sebenarnya orang pakai RS. Kenapa orang tak pakai RS? Sebab okay, dekat original punya kedudukan ni macam ni tau. So ni adalah soket dia pasang. Kalau RS, tak silap aku, ramai kata dia punya tempat nak masuk soket ni, dia bukan kat macam ni tau. Dia ke atas ke bawah dah, aku lupa. Jadi bila contohlah ke bawah, soket yang nak masuk tu, dia akan, wire dia akan tertarik lah, dia akan stress kat situ. So ramai tak recommend pakai RS punya. So tu yang ramai beli PCX punya, sebab kedudukan dia sama macam original. Macam ni, tegak macam ni. So soket original tadi tu just masuk je. Okay, so kau jangan keliru lah. Tapi sekarang ni tak payah keliru dah, sebab memang dah macam ni dah. Okay, so aku nak embosing, buka. Okay lah, ni ada spek dia. Okay, special tune for racing specification, suitable for racing total body, accurate data degree, ready in plug play. Aku rasa ni mungkin aku ability yang ada untuk TPS racing. So maksudnya tune senang, sesuai untuk total body yang hardcore, yang saiz besar. Lepas tu data dia tepat, plug and play. Okay, so nak compare kan, ni dia nampak Kawasaki punya dengan Keihin punya. Okay, okay, cakap pasal pasang pula, aku ada tanya tuner lah. Tuner bagi tahu kalau untuk motor standard pekat ECU standard, korang plug and play je. Okay, tetapi kalau korang pakai ECU racing, korang kena calibrate balik. Maksudnya korang kena setting balik TPS ni dengan ECU racing korang. Sebab aku, soalan tu sebab kenapa aku dapat tu, sebab aku tanya dekat tuner. Sebab aku ada buat research dekat media sosial. Ramai kata kalau dah pasang TPS, motor macam timing pun masih lagi celaru apa semua, kena calibrate balik orang punya TPS ni. So bila aku refer dengan tuner, dia kata macam tu lah. Untuk issue standard tak perlu calibrate, plug and play je. Tapi untuk korang yang dah pakai issue shop ke Datatech ke apa ke, korang kena calibrate balik. Tapi kalau korang pasang tak ada masalah, elok je, lagi laju ada, tu tak perlulah nak calibrate. Tapi kalau korang pasang masih lagi motor tak ada power kan, pulas throttle tapi minyak macam tak ada, korang kena calibrate balik. Alright, so tu tip lah dia. Okay, ni tips untuk semua motor injection yang menggunakan TPS. Okay, so kalau korang yang tengok video ni ada kawan-kawan yang mengalami problem macam ni, tak kisahlah motor jenama apa, boleh share video ni, tunjuk kat orang. So but TPS ni semua sama je. Okay, so jual pasang dekat motor. Okay guys, so TPS tu aku dah pasang dah. Cuma nak pasang dia tu agak mencabar sedikit lah. Okay, cara dia nak pasang dia, macam mana korang keluarkan TPS original tadi. So macam tu lah korang kena pasang balik. Macam tadi kan, kalau macam ni keadaan dia, kita kena kopek sini untuk kita keluarkan dia. Untuk masuk kat total body pun sama juga guys. Korang kena masuk macam ni dulu. Dan make sure masa masuk tu, gasket getah o-ring yang dekat total body tu jangan lari. Kalau lari korang terikat, kemungkinan akan ada bocor guys. So tak nak buat kerja dua kali, make sure kena berhati-hati lah buat benda tu. Okay, so sekarang ni aku dah start, aku dah test jadi motor elok je, timing pun ok, aku rem pun ok, tak ada masalah. Okay, dan untuk pengetahuan korang, sekarang ni motor aku ni masih lagi issue standard. Okay, dalam video lepas aku dah beritahu yang aku akan masuk issue dan pergi dyno. So tapi benda tu belum berlaku lagi. So sebab apa? Sebab aku tanya tuner, dia kata seeloknya buat sekali jalan. Time tengah atas dyno tu, dia akan calibratekan sekali issue racing tu nanti dengan TPS baru ni. Disebabkan aku pakai issue standard, kan macam aku cakap tadi kan, kalau issue standard tak perlu nak calibrate. Tapi kalau pasang issue racing, kena calibrate. So korang bayangkan kalau aku dah dyno motor ni, aku pasang TPS lain, aku nak kena pergi balik bengkel, kena calibrate. Kan dah dua kerja tu. So komen bagi tahu sekali jalan je, tukar TPS, nanti tang dyno terus setting terus, cun semua ngam. Okay, so sekarang ni motor aku masih lagi issue standard. Cuma aku masih lagi tak bawa laju lah, aku bawa je setakat pergi kerja je. Sebab macam korang tahu video lepas aku dah tukar beberapa barang, dan motor pun masih lagi tak tune lagi, masih lagi tune standard. So tak nak apa-apa berlaku, so aku bawa biasa-biasa saja. Korang jangan ikut cara ni
Seloknya cun-cun dulu barulah korang sesah motor tu. Okay, so video sampai di saja. So, jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.